Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Pertama dan selama-lamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini Isnin, malam Selasa, jadual pengajian kita berkenaan dengan fakta sebenar di sebalik kisah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Malam ini merupakan kelas kita buat siri yang ke-46, maknanya kita dah 46 minggu kita bersama-sama mencari maklumat yang lebih tepat. Kita juga telah mengukuhkan lagi maklumat yang kita tahu, ilmu yang kita tahu berkenaan dengan kisah para rasul dan para nabi. Malam ni kita akan memberi tumpuan kepada 4 isu, 4 kemusykilan yang dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam, seperti mana yang telah pun kita janjikan pada minggu lepas. Jadi kisah Nabi Allah Ayyub ini kita hanya fokus kepada 4 saja kemusykilan. Seperti mana yang kita telah sebutkan bahawa pengisian kita ini sebenarnya, kalau kita lihat di skrin Zoom ataupun kita lihat apa yang saya paparkan, sebenarnya kita menggunakan kajian yang telah pun dilakukan oleh almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullahu ta'ala alaih. Dalam bukunya adalah Mawaqiful Anbiya'i fil Quran. Kalau ikut dalam senarai tersebut, kisah Nabi Allah Ayyub hanya ada 4 saja kemusykilan. Jadi kita ikut kepada kitab tersebut, kajian tersebut ada 4, kita bincang hanya 4 pada malam ini. 4 perkara tersebut berkenaan dengan apa? Boleh tengok dekat senarai semak yang kita ada edarkan sebelum ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Isu yang pertama, kita nak bincangkan tentang apakah sebenarnya ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Allah Ayyub ini. Adakah ujian itu melibatkan selain daripada ujian penyakit pada tubuh badan dia? Sedangkan kita mempelajari daripada dulu lagi bahawa Nabi Allah Ayyub ni seorang rasul yang sangat sabar. Allah uji dia dengan penyakit. Kita akan bincangkan penyakit apa. Adakah hanya melibatkan penyakit? InsyaAllah malam ni kita akan rungkaikan. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang dalam kisah Nabi Allah Ayyub ini, Nabi Allah Ayyub ada mengadu kepada Allah bahawa apa yang dia sedang alami itu ada kaitan dengan syaitan. So apa syaitan dah buat kepada Nabi Allah Ayyub? Kenapa Nabi Allah Ayyub mengkaitkan musibah yang telah menimpa kepada beliau itu dikaitkan dengan syaitan? Adakah syaitan tu yang menyebabkan Nabi Allah Ayyub jatuh sakit? Ataupun apa sebenarnya kemusykilannya? Malam ni kita akan rungkaikan. Kemudian perkara yang ketiga adalah bagaimanakah Allah menyembuhkan Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Dan yang keempat, Nabi Allah Ayyub ini setelah disembuh, Allah memerintahkan dia untuk merotan seseorang menggunakan jerami. Jadi siapa yang Nabi Allah Ayyub kena rotan tu? Kenapa orang itu perlu dirotan? Ini juga termasuk kemusykilan yang kita akan rungkaikan pada malam ini. So, semua kemusykilan tersebut sebenarnya telah dijawab oleh almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam bukunya Mawaqiful Anbiya ini. Jadi, saya terangkan maklumat ini supaya tuan-tuan dan puan-puan mengetahui
perbincangan kita ini sebenarnya merujuk kepada kajian siapa. Namun begitu, saya juga menambah kajian tersebut dengan beberapa kitab tafsir rujukan, antaranya adalah kitab tafsir yang dikarang oleh Al-Imam At-Tabari. Juga saya akan merujuk kepada tafsir Al-Imam Ibn Kathir. Dua orang ni, dua sarjana ini, ni di antara tokoh para ulama tafsir yang mereka ni juga sebenarnya bukan sekadar Allah beri ilmu dari sudut tafsir, mereka juga sangat mahir dalam bidang sejarah. Jadi At-Tabari ini dia muncul terlebih dahulu, baru datang Al-Imam Ibn Kathir. InsyaAllah malam ni kita akan rungkaikan 4 kemusykilan tersebut. Saya harap tuan-tuan dan puan sudah pun mengetahui ke manakah perbincangan kita pada malam ini. Baik, pengisian kita malam ni tuan-tuan, saya ingatkan sekali lagi, kita bukan ingin menceritakan keseluruhan secara lengkap kisah Nabi Allah Ayub. Jadi untuk mengetahui kisah seseorang Rasul itu dengan lengkap, tuan-tuan dijemput mengikuti pengisian pada setiap Jumaat malam Sabtu. Tajuk dia adalah Jejak 25 Rasul. Dekat hari itu, kalau minggu itu Jumaat malam Sabtu, kita memang akan bincangkan keseluruhan secara lengkap kisah mana-mana Rasul. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu kisah lengkap Nabi Allah Ayub, kena ikuti pengajian pada Jumaat malam Sabtu. Itu untuk slot yang khas menjejaki kisah para Nabi dan para Rasul alaihi salatu wassalam. Baik, saya teruskan dengan memaparkan nota ringkas untuk malam ini seperti yang ada diedarkan di grup WhatsApp, ya, termasuk juga di Telegram. So, semoga tuan-tuan dapat merujuk nota yang ringkas ini. Okey. Kemusykilan yang pertama. Kemusykilan yang pertama ini apa sebenarnya yang Nabi Allah Ayub hadapi? Kita dengar daripada kecil, belajar kat sekolah agama, belajar ke lafaz doa, belajar kisah para Nabi. Sampai sekarang pun kita mendengar Nabi Allah Ayub ni dia jatuh sakit. Dia sakit apa? Apa penyakit dia? Kita akan rungkaikan pada malam ini. Jadi untuk dapatkan maklumat tentang apakah ujian yang diterima oleh Nabi Allah Ayub, sudah pasti kita kena merujuk kepada sumber yang paling benar, sumber rujukan yang tidak dapat disangkal lagi maklumat itu, iaitu ayat Al-Quranul Karim. Kemudian kalau ada hadis yang menyokong, insya-Allah nanti saya akan bacakan. Baik, surah yang kita maksudkan adalah surah Al-Anbiya. Surah yang ke-21 ayat 83 dan ayat nombor 84. Muka surat 329 di dalam Al-Quran. Jadi kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, so sudah boleh buka dah muka surat 329. Baik, kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dalam ayat 83 kita jumpa penyebutan nama Nabi Allah Ayub. Kat sini jumpa perkataan Ayub. Ya tu dia ada sabdu. Ayub. Kenapa dengan Nabi Allah Ayub ini? Kita tengok terjemahannya. Dan apabila Allah sebut cerita ni, sebenarnya Allah Ta'ala nak minta kita imbau kembali. Kita ingat kembali, iaitu ketika Nabi Allah Ayub dia berdoa, dia mengadu kepada Rabb-Nya, iaitu kepada Tuhan yang menimpakan kepada beliau itu musibah. Dia kata apa? Dia menggunakan perkataan yang sangat halus, perkataan yang tidak menunjuk kepada kekecewaan ataupun menunjuk kepada perasaan tidak suka. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku ini, anni, masani, telah ditimpa ad-durru, iaitu penyakit. Sedangkan engkau,
yang menimpakan penyakit ini, ya Allah, adalah yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Jadi Nabi Allah Ayub ini, dia menyebut kepada Allah, Allah lah sebenarnya yang mendatangkan ad-durru kepada beliau itu. Tetapi Nabi Allah Ayub dengan bahasa yang sangat halus, kan, apa pun jadi pada dia, Allah tu maha penyayang daripada yang segala penyayang. So Nabi Allah Ayub menganggap ujian yang kena pada dia itu adalah tanda Tuhan kasih, tanda Tuhan sayang kepada baginda alaihi salatu wassalam. Okey. Apa penyakit yang menimpa kepada beliau? Sebab terjemahan kita ditulis penyakit. Kita buka lah dalam terjemahan Tafsir Pipin Ar-Rahman pun sama. Penyakit. Kalau sebut penyakit, mesti kita ingat penyakit lah kan? Betul tak? Tapi sebenar-benarnya Nabi Allah Ayub ini, dia bukan ditimpa penyakit pada tubuh badan saja. Okey, macam mana kita kata macam tu? Okey. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat itu, okey, pada ayat itu, tuan-tuan akan menemukan kalimah apa? Kalimah ad-durru. Ad-durru. Kenapa dengan kalimah ad-durru? Kalimah ad-durru ni, huruf dad dia berbaris di hadapan. Ad-durru. Ra berbaris di hadapan, dad berbaris di hadapan. Okey, kenapa dengan kalimah ad-durru? Kerana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah juga menggunakan perkataan lain selain daripada ad-durru. Contohnya, perkataan apa? Allah pernah guna perkataan darru. Huruf dad dia berbaris di atas. Darra ataupun darru. Dia maksudnya kalau kita tengok dekat sini, huruf dia sama. Dad dengan ra. Tapi dad berbaris di atas, tapi kes Nabi Allah Ayub, dad dia berbaris di hadapan. So, apa bezanya? Okey. Bezanya adalah, okey, yang ini tuan-tuan dan puan, saya nukilkan tentang apa yang diulas oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Perkataan al-durru ni, dia sebenarnya maknanya lebih umum berbanding kalau Allah guna darra. Dad ni kan, okey, macam kita sebut mudarat, kita guna bahasa Arab tu sebenarnya mudarat. Mudarat tu sama dengan perkataan darru dan darru. Okey. Contoh dalam Quran yang Allah guna perkataan huruf dad dia berbaris di atas. Allah kata contoh, kalau tuan-tuan nak rujuk di dalam Al-Quranul Karim, perkataan huruf dad berbaris di atas ni, dia sebenarnya ada lebih kurang dalam 10 kali Allah sebut dalam Quran. Perkataan huruf dad berbaris di atas dengan ra tu. Kita ambil dad tu berbaris di atas. Okey, sama ada dharra ke, sama ada ra tu baris di. Dia penting dad tu baris di atas. Okey. Dalam ayat ini, Allah kalau sebut dharra, Allah akan pasangkan dengan nafa'a. Tengok ayat dia, contoh ayat dia, Allah kata, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wa la nafa'a." Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, cakap dekat mereka yang menyembah selain daripada Allah ni, patutkah kamu menyembah sesuatu selain daripada Allah yang tidak dapat memberikan mudarat dan tidak juga dapat memberikan manfaat? Jadi kalau gunakan dharra, dia lebih spesifik. Spesifiknya apa? Lawan kepada nafa'a, lawan kepada manfaat. Bahasa kita pun gunakan
manfaat lawannya mudarat. Mudarat lawannya manfaat. Dalam Quran kalau jumpa dor berbaris di atas, dia akan gandingkan dengan lawannya, iaitu nafa', manfaat. Jadi dia spesifik. Kita tahulah uh, manfaat, tak ada manfaat kita panggil apa? Memberi keburukan dia panggil mudarat. Okey, tetapi kalau Allah letakkan zat tu berbaris di depan dur, ia membawa maksud umum. Umum tu maksudnya Allah tak kaitkan dengan apa-apa. Kalau darru tadi dikaitkan dengan lawan kepada manfaat. Tapi kalau dur, Allah tak sebut dur ini dur apa? Dia umum. Contoh, Allah Ta'ala kata dalam surah Al-An'am ayat 17. Allah kata, wa iyamsaskallahu bidurrin. Dhat berbaris di hadapan. Okey, fala kashifalah. Kita ambil lah ayat ni pendek je. Dan jika Allah menimpakan engkau dengan sesuatu bencana, maka tak ada siapa pun yang dapat menghapuskan bencana itu melainkan Allah. Tapi Allah sebut tak bencana apa? Allah tidak menyebutkan. Kalau perkataan dur dalam Quran, kalau tuan cari, kita akan jumpa lebih kurang ada 19 kali. Diulang huruf dhat, ra, dhat itu berbaris di depan. Tapi Allah tak kaitkan dengan apa-apa, bencana apa, dia tak sebut. Tapi kalau dhat berbaris di atas darru tu, dia akan lawan kepada nafa'a. Lawan kepada manfaat. Okey. Jadi, berdasarkan maklumat ini, maka ad-durru yang Allah timpakan kepada Nabi Allah Yaqub ni, walaupun kita terjemah dia penyakit, sebenarnya bukan itu sahaja melibatkan kesakitan pada tubuh badan. Tidak. Sebenarnya apa kita panggil ad-durru yang kena pada Nabi Allah Ayub itu juga sebenarnya dia kehilangan ahli keluarga dia. Dia juga telah kehilangan harta bendanya. Jadi kalau kita kumpulkan maklumat ini, bermakna ada 3 perkara yang Allah telah uji Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Selama ini mungkin kita dengar macam penyakit saja Nabi Allah Ayyub ni. Sampaikan ada orang dia punya teruk cerita tu, kan nak bagi sedap lagi cerita tu, itu belum lagi cerita kata ulat-ulat yang masuk kepada Nabi Allah Ayyub sampai tinggal jantung dia tinggal hati. Itu semua mengarut semua tu. Itu semua tidak benar. Itu semua cerita Israeliat. Nanti kita akan patahkan ke semua maklumat itu ketika mana kita masuk pada modul Jumaat malam Sabtu. Okey. Tapi Quran kata sebenarnya dur tu 3. Bukan sekadar sakit pada tubuh badan dia, penyakit dia, tapi ahli keluarga dia tak ada dengan dia. Bahkan dia kehilangan harta bendanya. Okey. Itu kupasan ad-durru. Nak kuatkan lagi ketiga-tiga maklumat ini, kita akan jumpa maklumat ini bukan sekadar sakit penyakit saja, tapi dia juga kehilangan ahli keluarga. Kita kena tengok dalam ayat yang lain Allah sebut tentang keluarga dia. Mari kita tengok contoh dekat ayat yang berikutnya, ayat nombor 84. Ayat nombor 84, selepas dia sebenarnya Nabi Allah Ayub tadi dia doa, dia merayu pada Allah. Tapi cara dia doa ni, dia tak sembuh pun minta sembuh. Tapi dia tahu Tuhan yang memberikan kepadanya ad-durru tadi tu adalah Tuhan yang maha penyayang di antara maha penyayang. Maka Allah terus kabulkan doa dia. Immediately Allah kabulkan doa dia
Sampaikan Allah kata fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin. Allah Ta'ala kata apa? Maka kami cepat-cepat memperkenankan doa dia itu. Lalu kami hapuskan penyakit yang menimpanya. Macam mana dihapuskan? Lagi kita bincang. Dan kami kurniakan kepadanya keluarganya dengan seganda lagi ramainya. Dalam ayat ini ada isu tentang ahli keluarga Nabi Allah Ayub. Bukan sekadar Nabi Allah Ayub itu berkat doa dia itu, pergantungan dia kepada Allah itu, tapi Allah Ta'ala beri kepada dia ahli keluarga yang lebih ramai lagi. Seganda lagi ramai. Kenapa nak bagi seganda lagi ramai? Maknanya ada isu tentang ahli keluarganya. Tapi Allah gantikan dengan lebih ramai. Okey, ini bukti untuk menguatkan ad-durr, makna yang kedua tu kehilangan ahli keluarga. Kehilangan harta benda ni kat mana? Kehilangan harta benda ni kita akan jumpa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu nanti sekejap lagi saya akan sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan hadis itu untuk menguatkan rupanya Nabi Allah Ayub ni diuji oleh Allah pada harta. Saya sebutlah hadis itulah, senang. Tapi tak ada dalam nota, saya tak letak dalam nota sebab kita bukan nak bahaskan tentang hadis tu, tapi sepatutnya saya perlu masukkan jugalah untuk menguatkan makna ad-durru itu. Okey, ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau sesuatu ada tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan boleh buka perbincangan tentang hadis itu. Ada juga sebenarnya hadis ini yang mana Nabi SAW bersabda, ketika Nabi Allah Ayub ni, nanti kita akan bincang setelah dia sembuh, waktu dia mandi tu, Allah telah turunkan hujan tu, hujan yang berbentuk apa tahu? Hujan belalang. Hujan turun tapi bersamanya belalang. Belalang tu adalah belalang emas. Belalang tapi emas. Belalang emas. Kemudian Nabi Allah Ayub ambil belalang tu, dia masukkan ke dalam bajunya. Dia masukkan belalang emas tu dalam bajunya. Jelas tak maksudnya? Kenapa? Kerana dikaitkan dengan Allah gantikan harta dia dengan dia dapat belalang emas. Itu dalam hadis. Jadi berdasarkan hadis itu menunjukkan Nabi Allah Ayub ini bukan sekadar kena penyakit pada tubuh badan dia saja, tapi dikaitkan juga dengan harta. Inilah makna ad-durru yang lebih luas. Tuan-tuan boleh rujuk hatta kan Al-Gharib Al-Asfahani dalam Mufradat pun mengulas perkara yang sama. Pendapat Qatadah, seorang tabi'in pun kata perbincangan yang sama, iaitu ad-durru melibatkan perkara yang tiga ni. Okey. Dan kalau tuan-tuan nak puas hati lagi, nak bagi lagi makna ni lebih kuat lagi, kalau tuan-tuan buka tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, kalau tuan buka dalam tafsir Ibnu Katsir ketika dia mengulas ayat surah Al-Anbiya yang kita baca ni 83 84 ni, Al-Imam Ibnu Katsir kata macam ni. Beliau mengatakan, rahimahullah mengatakan, Allah menceritakan tentang Nabi Allah Ayub yang mendapat ujian berupa musibah dalam harta
musibah tentang anak dan musibah tentang tubuhnya. Sama seperti mana yang kita bincang pada malam ini. Ibnu Katsir kata lagi, dulu baginda alaihi salatu wassalam ini memiliki kenderaan. Ada binatang ternak, ada tanaman yang banyak, anak yang banyak, tempat tinggal yang menyenangkan. Lalu diuji oleh Allah, semua yang dia miliki itu dilenyapkan keseluruhannya. Allah hilangkan kesemua nikmat itu pada dia. Kemudian Allah beri musibah pada tubuhnya sehingga tidak ada seorang pun yang mahu mendekatinya melainkan seorang isterinya. Ini ulasan Ibnu Katsir lah, walaupun Ibnu Katsir ni dia sendiri tidak dapat mendatangkan dalil hujah yang menguat sokongannya, tapi kita boleh kata, tapi berdasarkan ayat dan hadis tadi memang ujian pada kesakitan tubuh badan dia, musibah pada harta dia dan juga ahli keluarga dia. Apa harta dia kita tak tahu. Ahli keluarga dia hilang tu berapa ramai. Anak dia berapa ramai, laki ke perempuan ke, kita tak tahu. Wallahu ta'ala a'lam, Allah tidak memberitahu kepada kita. Ini perkara yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka justru itu selesailah kita. Isu yang pertama, maknanya apabila sebut kisah Nabi Allah Ayub, kita tidaklah hanya menumpukan pada bincang penyakit dia saja, tapi juga kepada ujian harta, pada ujian kehilangan ahli keluarganya. Baik. Kita teruskan dengan kemusykilan nombor 2. Nabi Allah Ayub ini, dia mengadu kepada Allah tentang syaitan yang melibatkan penyakit dia. Jadi kita kena rujuk dalam surah Sad. Ini bukan dalam surah Anbiya dah selesai tadi. Ni kita kena masuk dalam surah Sad. Surah Sad ayat nombor 41 muka surat 445. Okey, 41 muka surat 455. Baik. Kita bacakan ayatnya. Wadhkur 'abdana Ayyuba. Ingatlah peristiwa iaitu seorang hamba kami. Oh, Nabi Allah Ayub dapat pangkat hamba. Ini kita tak nak kupas kenapa dia panggil hamba. Ini kita kena kupas pada modul yang lain lah. Okey. Nabi Allah Ayub tu idnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Dia kata apa? Anni massaniya syaitanu. Dia kata sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan. Binufbin, dengan penderitaan, wa'adzabin, dan dengan azab, iaitu dengan bencana. Okay. Dalam ayat ni dia sebut tentang syaitan. Kalau kita baca surah Al-Anbiya tu kan ayatnya anni masaniyad dur. Tapi ayat ni dia kata anni masaniyas syaitan. Nabi Allah Ayub mengkaitkan dengan syaitan. Kenapa pula dikaitkan dengan syaitan ni? Ini Nabi Allah Ayub, dia tidak mahu menyandarkan kepayahan yang dia alami, penderitaan yang dia alami, kesulitan dia alami itu kepada Allah. Ini cara kita nak beradab pada Allah. Benda buruk kita tak sandarkan kepada Allah. Kita akan sandarkan kepada kelemahan diri kita ke, kan? Seperti kes penyakit ini, Nabi Allah Ayub mengkaitkan dengan syaitan. Bukan Nabi Allah Ayub nak kata syaitan tu yang punca kepada dia dapat penyakit tu. Ini kita kena betulkanlah, kerana tuan-tuan kena ingat ya, para nabi dan para rasul, mereka tidak akan dapat seleweng dipengaruhi oleh para syaitan. Jadi apa yang Nabi Allah Ayub sebut ni sebenarnya sekadar
untuk dia beradab dengan Allah. Dia nak kata penyakit yang berlaku kepada dia, apa yang berlaku dengan dia ni bukan Allah yang bukan Nabi Allah Ayub ni dia tak nak sandarkan kepada Allah. Kita faham maksudnya dia nak kaitkan dengan syaitan. Kenapa? Kerana syaitan itu juga dia juga terlibat dalam apa macam kita kata mungkin dari sudut gangguan emosinya, sebab kita dah sebut tadi apa Nabi Allah Ayub alami tadi tu bukan sikit-sikit tau. Bayangkan kalau kita kena penyakit tapi ada orang sekeliling kita bagi sokongan, jaga kita, ziarah kita, harta kita pula banyak, nak beli ubat senang, nak dapat rawatan doktor senang. So dia tidak seperik, semua tak ada. Orang yang nak bagi sokongan, ahli keluarga dia pun tak ada. Penyakit dia alami, harta pun tak ada. So dia sangat dugaan yang sangat besar yang ditimpa oleh Nabi Allah Ayub. So Nabi Allah Ayub mengkaitkan dengan syaitan. Faham tak maksudnya? Bukan Nabi Allah Ayub nak kata syaitan itu yang menyebabkan dia kena nufbin wa azabin tu. Ya, dia cuma nak kata ada kaitan dengan gangguan. Syaitan tu boleh menyebabkan kita ini putus asa. Syaitan tu boleh menyebabkan manusia itu salahkan Tuhan. Syaitan akan menyebabkan kita ini salah sangka kepada Allah dan sebagainya. Okey. Dalam ayat ni juga, apa yang dimasukkan dengan nufbin wa azabin? Okey. Mengikut perincian para ulama tafsir, seperti mana Qatadah juga menyebutkan, nusbin ini merujuk kepada penyakit yang ada pada tubuh badan. Lepas tu wa'adzabin, bencana tu dikaitkan dengan kehilangan ahli keluarga dan harta. Itulah perkataan nusbin wa'adzabin. Okay. Kalau ada orang tanya, penyakit apa yang Nabi Allah Ayub kena ni? Siapa tahu penyakit apa yang Nabi Allah Ayub kena ni? Apa bentuk penyakitnya? Tuan-tuan pernah dengar apa maklumat yang disampaikan tentang penyakit Nabi Allah Ayub ni? Penyakit kulit. Penyakit kulit. Seperti penyakit kulit apakah? Tu macam luka-luka teruk tu lah. Gugur habis kulit-kulit isinya. Okey. Setakat ini wallahu taala alam ya. Kita tak ada mana-mana dalil Quran ke hadis ke yang boleh menyokong, yang menyebutkan secara khusus apa penyakit Nabi Allah Ayub ni. Tak tahu. Sebenarnya Allah ini dipanggil apa? Ini dipanggil maklumat yang Allah Ta'ala tidak jelaskan. Dia panggil al-mubahamat. Ya Allah tak jelaskan kepada kita. Maka tindakan yang lebih selamat, kita kata Allah sahaja yang lebih mengetahui apakah penyakit yang telah menimpa kepada Nabi Allah Ayub pada tubuh badan dia. Dalam badan dia ada ulat ke, dalam badan dia ada penyakit kanser ke, dia ada penyakit apa, wallahu ta'ala, sopak ke, wallahu ta'ala alam. Tapi ada yang sampai kata, kalau baca riwayat Israiliyat ni memang macam-macam lah. Kan, sampai ulat jatuh dekat tanah, Nabi Allah Ayub ambil balik letak, kan sampai tinggal hati je. Kalau kita fikir logik kan, kalau manusia jantung dah tak ada, anggota organ semua dah tak ada, tapi tinggal hati je, boleh hidup ke kan? Kat situ pun kita macam dah boleh terfikir. Kan, semua dah habis dah, tinggal hati je, macam mana dia hidup? Kalau jantung tak ada, apa pun tak ada kan? Okey. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ingat mudah je begini. Allah ni, dia beri kepada Nabi Allah Ayub dia memang ujian. Tapi bukan ujian kerana Nabi Allah Ayub ni dia bersalah ke, dia berdosa ke, tidak. Tapi dia panggil ujian untuk mengangkat darjat para Nabi
alaihi salatu wassalam. Kita kena pegang maklumat itu. Bukan kerana Nabi Allah Ayub ni dia telah buat kesalahan menyebabkan Allah bagi dia ujian pada penyakit dia. Tidak. Tapi ujian ini adalah ujian untuk menaik keimanan. Nak menaik darjat seseorang para Nabi. Sebab tu Nabi pernah sebut dalam hadis, Nabi mengatakan asyadun nasi bala'un al-anbiya'u. Manusia yang paling berat ujiannya ialah para Nabi. Kemudian yang bawah sikit ujian dia as-salihun, orang-orang yang saleh. Kemudian lagi bawah darjatnya lagi kurang ujiannya. Macam kita tahu Nabi kalau demam, Nabi SAW kalau demam 2 kali ganda panasnya berbeza dengan manusia yang biasa, contoh. Okey, tapi apa penyakit dia? Saya wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Saya tidak berani untuk membuat andaian. Tidak berani untuk menyebutkan apa sebenarnya penyakit dia lah. Sebab apa tau? Sebab Allah tak bagi tahu pada kita, Nabi tak bagi tahu kepada kita. Jadi kalau kita mengandaikan, ini sangat bahayalah. So kita tak jalan pada selamat, Allahu ta'ala. Kita skip je maklumat tu. Sebab kalau penyakit tu penting untuk diketahui, tentu Allah dah cerita pada kita apa penyakit dia. Okey. Kemudian kita lanjutkan dengan kemusykilan nombor 3. Okey, kemusykilan nombor 3 ni adalah macam mana Nabi Allah Ayub ni Allah sembuhkan dia. Okey. Semua orang dah tahu, tapi kita lihat perbincangannya pada surah Sad ayat 42 hingga 43, muka surat 455 hingga muka surat 456. Okey, ayat dia Allah kata kepada Nabi Allah Ayub, kita baca dekat ayat ini, urqub birijlik, hentakkanlah kakimu. Hentakkan kakimu, maksudnya Nabi Allah Ayub semasa dia berdiri, dia hentakkan kaki dia. Ke mana? Ke bumi lah. Lepas tu apa yang jadi kat bumi tu? Allah Ta'ala kata, hadza mughtasalun. Allah kata, ini ialah air baridun, air sejuk, mughtasalun, untuk kamu mandi. Wasyarabun, dan air untuk kamu minum. Okey. Kalau kita baca ayat ini, air itu dah sedia mengalir keluar ke? Ataupun belum lagi mengalir keluar? Maksud dia, sebelum Nabi Allah Ayub hentak kaki dia, air itu dah keluar ke atau belum lagi keluar? Kalau kita baca ayat ni, air itu belum keluar lagi lah. Belum. Dia macam air zam-zam, kan? Dia dah ada dah air tu, tapi dia tak keluar lagi, dia tak mengalir lagi, dia tak terpancut lagi. Okey. Melainkan setelah isu kisah Nabi Allah Ismail itulah. Okey, samalah macam Nabi Allah Ayub. Air tu dah ada dah dalam tanah tu, tapi Allah belum lagi keluarkan dia, melainkan setelah Nabi Allah Ayub dia hentak kakinya. Lepas tu keluarlah air itu. Okey, jelas tak tuan-tuan dan puan? Rahimani wa rahimakumullah. Okey. Macam mana dia hentak? Bila dia hentak kaki dia? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak tahu. Kerana Quran tidak memberitahu pada kita. Hadis pun tidak menyebutkan kepada kita. Walaupun dalam kitab tafsir ada mengulas isu ini. Hatta Ibnu Kathir pun dia ada ulas maklumat ini. Hentak kaki tu dia kata Ibnu Kathir, ketika Nabi Allah Ayub hendak keluar melakukan buang hajat, maka sang isteri memegang tangannya hingga sampai ke tempatnya. Namun pada satu hari dia terlambat terhadap isterinya,
maka Allah memberi kepada Nabi Allah Ayub untuk untak kakinya. Maksud dia, dalam kitab tafsir diberitahu spesifik bila berlakunya untak kaki tu, hatta Ibnu Katsir. Sekalipun Ibnu Katsir sebut, kita pun tak boleh berpegang secara muktamad lah, walaupun di dalam kitab tafsir. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, okey, tak semua maklumat dalam kitab tafsir, ada dalam kitab tafsir kita gunakan, kita pegang pada dia. Tak. Orang yang belajar ilmu tafsir, dia belajar memang benar, dia memang belajar, memang dia belajar tafsir, memang bidang dia memang belajar tafsir. Sebab kalau orang belajar tafsir, dia ajar macam mana nak menyaring maklumat tu. Dia macam ni lah, macam kita baca kitab hadis kan. Ada dalam kitab hadis tu, rupanya memanglah kitab tu ada hadis, tapi hadis tu tak sahih. Maksud dia macam tu. Jadi macam mana nak tahu dia tak sahih walaupun dalam kitab? Kena belajarlah cara nak menilai hadis itu. Macam tu juga dalam kisah-kisah para nabi, para rasul ni. Kan? Sebab dia perkara gaib, dia perkara yang macam mana kita boleh tahu maklumat sebegini, sebegini, sebegini. Ada dalam tafsir, memang benar dalam tafsir. Tapi ada sokongan dalil ke yang menguatkan kata dia keluar pergi buang hajat tu? Wallahu a'lam, walaupun diulas oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Tapi kita tak boleh, maksudnya kalau dia argue kan, mana kita tahu dia buang hajat? Ketika dia buang hajat, dia diperintahkan oleh Allah untuk kaki. Kita tak boleh jawab. Betul tak? Sebab sumber yang mengesahkan maklumat itu Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua sumber itu saja. Selain daripada Quran dan hadis, dia perlu kepada perbincangan panjang. Jadi saya mengguna pendekatan almarhum Dr. Salih Abdul Fattah Al-Khalidi, tidak menghuraikan dan tidak, kalau ada orang tanya pun kita kata wallahu ta'ala a'lam. Ini termasuk di dalam perkara yang Allah tidak jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Bila dihentak kaki dia tu, sekuat mana dihentak kaki dia tu, wallahu ta'ala a'lam. Okey, daripada isyarat ayat ni, kita boleh, kalau kita tengok ayat ni, kenapa dia hentak kaki? Tentulah ada kaitan dengan air. Maknanya air itu dikeluar setelah dihentakkan kaki. Itu ada isyarat untuk kita kata macam tu dalam ayat ni. Tapi nak kata bila, bagaimana tu, wallahu ta'ala. Ni saya tinggalkanlah maklumat ini. Kalau tuan-tuan dengar maklumat yang terperinci tu, terserahlah. Nak pegang tak pegang, terserahlah kepada tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sebut lepas dia telah sembuh daripada penyakit air diminum tadi, dia mandi tadi tu, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab. Allah kata kami kurniakan kepadanya keluarganya dengan sekali ganda ramainya sebagai tanda kami rahmat pada dia, sebagai satu peringatan bagi orang yang berakal sempurna. Tuhan nak kata kepada kita, kalau kita lulus ujian, sabar macam Nabi Allah Ayub ini, Allah akan ganti yang lebih baik. Allah akan beri penyembuhan yang sempurna seperti mana yang pernah dilalui oleh Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Baik, selesai isu itu, kita masuk isu yang terakhir sekali. Sumpahan Nabi Allah Ayub untuk memukul seseorang. Siapa yang dia nak pukul ni? Pertama kita tengok dulu fakta tu. Macam mana kita tahu Nabi Allah Ayub nak pukul? Sebab dalam ayat 44, muka surat 456, ayat ini, Allah kata, وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Okey, Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat ini, dan ambillah, maknanya Nabi Allah Ayub ni,
setelah dia sembuh tu kan, dia kena ambil dengan tangannya seikat jerami. Perkataan dirsa ni macam rumput-rumput yang panjang-panjang dikumpul-kumpulkan, sesuai kita kata dia adalah jerami lah. Kemudian Allah minta kepada Nabi Allah Ayub, fadhrib, pukullah dengannya. Maknanya dengan jerami tadi, dengan dirsa tadi tu, gunakan untuk pukul. Okey. Dan kata Allah, wala tahnath, dan jangan kau langgar sumpahmu itu. Maksudnya apa? Maknanya Nabi Allah Ayub pernah bersumpah untuk merotan seseorang. Okey. Jadi selepas dia sembuh, okay, dia dah sihat, walafiat, dia sihat dah, maka Allah minta dia tunaikan sumpah dia. Macam mana kita tahu? Sebab ayat tu kan sebut. Nampak tak? So kita boleh cakap, kita boleh kata maklumat ini kerana ada dalam ayat Quran tu kata. Sebab tu kita kalau belajar, kita kena kritis. Kita kena banyak tanya. Jangan kita menerima, kalau kita ada maklumat yang macam kita perlu tanya, kita tanya. Kita kena kritis, kena tanya. Kalau orang kata satu fakta begini, kita kena tanya dia. Mana dapat? Mana dalil sokongan? Kena tanya. Sebab pasal ayat Quran ni, dia satu benda yang sangat bahaya kalau kita suka, kalau tak ada disiplin ilmu, itu sangat bahaya. Okey. So, kan Quran kata, pukullah dengan fadhrib, pukullah dengan jerami itu, janganlah engkau merosakkan sumpahmu. Okey, baca takfir, maksudnya Nabi Allah Ayub dia pernah bersumpah untuk pukul seseorang. Cuma isunya dia nak pukul siapa? Dia nak pukul siapa? Al-Quran tidak menyebutkan sebenarnya. Dia pukul siapa? Ada ulama tafsir kata, seperti Ibnu Katsir kata, dia pernah marah kepada isterinya atas satu perkara yang isterinya lakukan. Ada pendapat, kata Ibnu Katsir kata, isteri dia telah jual tali pengekangnya. Ada satu tali yang digunakan nak tukar dapat sepotong roti untuk beri makan kepada Nabi Allah Ayub. Kan kita tahu Nabi Allah Ayub kan uji kehilangan harta benda dia kan. So tak ada makan, macam mana nak cari duit ni, nak bagi makan ni? So dia jual suatu barang, Nabi Allah Ayub, suatu barang tukar dan dapat sepotong roti untuk beri makan kepada isteri dia. Lalu Nabi Allah Ayub marahlah, buat macam tu kan. Sanggup tukar barang nak dapatkan roti, dan Nabi Allah Ayub bersumpah, kalau dia sembuh nanti, dia akan pukul isterinya sebanyak 100 kali. Itu satu pendapat, kata Ibnu Katsir. Okey. Tapi itulah saya kata, kita tak sebenarnya secara tuntasnya, kita tak ada jawapan yang boleh diyakini. Siapa yang dia kena pukul ni? Tak ada. Nak kata isteri dia? Mana kata isteri dia? Mana ayat tu yang kata isteri dia? Tak ada. Mana hadis yang kata isteri dia? Tak ada. So siapa dia? Jawapan dia, tak tahulah jawapan dia. Dia panggil perkara yang Allah tidak menjelaskan kepada kita. Kalau rujuk kitab tafsir, pendapat. Dan bila sebut pendapat tu, boleh jadi benar, boleh jadi tak benar. Itu kita kata jalan selamat, wallahu ta'ala a'lam. Sebab apa dia nak rotan? Wallahu ta'ala a'lam. Saya lebih memilih kepada jalan yang paling selamat, tidak mahu memberikan ulasan kerana tak ada dalil yang menyokong dia. Sebab saya takut saya berdosa mentafsirkan ayat yang tidak ada sokongan yang kuat. Sebab kita ni nak tafsirkan ayat Allah ni, kita nak elaborate cerita ni
sepatutnya kita kena ada dalil yang sokong kita lah. Sebab tu kalau ikut pendekatan metodologi Profesor almarhum Profesor Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khadiri ni, dia pegang kepada benda yang al-mubaham Allah tidak jelaskan. Itu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin setengah orang dia rasa macam, alah tergantunglah cerita ni kan, tak tahu siapa dia, macam tak bestnya. Dia, isu dia bukan masalah best tak best. Bukan masalah tergantung cerita ke tak gantung cerita. Jawapan dia dah Allah tak bagi tahu. Tak adalah. Faham tak? Itu dipanggil disiplin. Apabila kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tapi malang, kalau dia tak pernah mempelajari metodologi pentafsiran, itu yang banyak kadang kalau kita dengar tu macam takut juga sebenarnya. Takut macam, mana dia dapat maklumat tu? Itu kita bimbang lah. Jadi saya mengajak pada tuan perempuan untuk kita bawa maklumat ini, kita pegang kepada apa yang Allah tak jelaskan, hadis tak jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam. Selesailah isu kita. Habislah 4 perkara tentang Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Untuk tahu maklumat yang lebih lanjut, kita kena pergi kepada pengajian Jumaat malam Sabtu. Itu saja yang saya kongsikan. Okey, ada apa maklumat tambahan tuan-tuan perempuan? Mungkin tuan-tuan tahu maklumat daripada saya yang saya terlepas pandang. Tuan-tuan boleh kongsikan. Kalau ada maklumat yang saya salah menyampaikan, tolong juga memberitahu tuan-tuan. Kita sama-sama belajar. Tak semua saya tahu dan tak semua tuan-tuan tahu. Tak semua saya kata betul. Tak semua tuan-tuan kata tak betul. Tak ada. Kita sama-sama belajar. Moga-moga Allah memberikan kita lebih banyak kefahaman. Semakin kita suka untuk belajar Al-Quran dengan kita menggunakan pendekatan memperkukuhkan maklumat berkenaan dengan kisah para Nabi dan para Rasul. Baik, kalau tak ada apa-apa soalan, minggu depan kita akan masuk kisah Nabi Allah Yunus pula. Mari kita tengok dekat senarai semak kita Nabi Allah Yunus. Okey, kisah Nabi Allah Yunus ni, ada 6 isu. Kita kena gunakan waktu yang sebaik-baiknya sebab kita target hujung tahun ni 2023 kita habis untuk kajian kitab Mawaqiful Anbiya ni. So minggu depan kita masuk ke Nabi Allah Yunus. Mungkin kita cuba ambil 4 atau 5. Kalau dan 6, kita buat 6 lah. Kalau tak dan, kita cubalah dengan kadar mana yang mampu. Okey ya? Yang ni kita akan belajar kisah Nabi Allah Yunus minggu depan. Macam mana dia boleh berpisah dengan kaum dia? Dia melarikan diri sebab dia tak puas hati ke? Dia tak sabar ke? Kita akan ulas. Lepas tu, apa sebenarnya punca Nabi Allah Yunus ini dia melarikan diri? Okey. Kemudian kita akan ulas sedikit maklumat tentang ujian ditelan dengan ikan paus. Kenapa Nabi Allah Yunus dia beristighfar? Dia buat dosa ke sampai dia beristighfar? Ini kita akan bincangkan. 4 ni insya-Allah cukup tak 1 jam. InsyaAllah kita cuba. Kalau ada waktu lagi kita bincang kaum Nabi Allah Yunus yang dia beriman kepada Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Macam mana dia beriman? Sedangkan Nabi Allah Yunus dah tak ada dah. Ini kita akan bincangkan insyaAllah. Okay, ada apa-apa soalan tuan-tuan perempuan? Rahimani wa rahimakumullah. Moga-moga dapat manfaat, dapat penjelasan. Ada apa-apa soalan tak? Saya tengok dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan puan. Tadi Ustaz ada sebut, mungkin saya tersilap dengar, Ustaz kata para Nabi dilindungi daripada gangguan syaitan. Okay. Betul tak Ustaz? Betul, kan? Betul. Jadi maksudnya kalau macam kita sebut tentang kisah Nabi Adam, dia diganggu oleh iblis kan, yang dia pergi makan apa benda, buah ada pokok yang dilarang tu. Jadi macam mana tu Ustaz? Bukan. Begini, gangguan tu ada. Cuma
Uh, uh, cuma apa ni kita panggil kesan syaitan dengan iblis ni, dia tidak memberi kesan kepada para nabi dan rasul. Okey, dalam kisah Nabi Allah Adam, kalau kita betul-betul baca kisah tu, Nabi Allah Adam dia tidak terpedaya dengan was-was iblis itu. Yang iblis umpan dia tentang pokok tu boleh kekalkan dia, boleh jadikan dia malaikat, boleh kuasa dia tak hilang tu. Tetapi Nabi Allah Adam dia terpedaya dengan iblis kerana iblis telah menggunakan sumpah atas nama Allah. Tu kita kena rujuk ayat tu. Dan Nabi Allah Adam, kalau kita bacakan ayat itu, dia sebenarnya dia terlupa tentang pesanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ikut asasnya, dia bukan terpedaya dengan was-was syaitan yang umpan dia tentang pokok kekal tu, tetapi akhirnya dia terpedaya dari sudut sumpah tu. Maksudnya dia tak tahu yang iblis tu bersumpah dengan nama Allah tu, boleh sebut dengan nama Allah itulah yang menyebabkan Adam itu akhirnya dia mengingkari juga apa yang telah pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Yang tu kena rujuk balik nota tentang kisah Nabi Allah Adam. Sebelum ni kita dah ceritakan panjang lebar juga. Dekat, saya tak silap saya, ada beberapa belas siri tentang Nabi Allah Adam tu. Itu kena rujuk nota dekat folder jejak 25 Rasul. Kita ada ulas tentang sumpah iblis kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, banyak yang jawab penyakit kulit kan. Penyakit kulit, ada yang kata kusta, kudis, benana. Itu cerita kita dengar lah daripada dulu sebenarnya. Tapi sebenarnya para nabi dan rasul ni, mereka ni Allah tidak pernah memberikan mereka ni cacat cela. Kena pegang macam tu je. Maklumat dia maksudnya Allah tidak akan memberikan pada para rasul ini perkara yang mencacat celakan mereka. Sebab ni mereka ni rasul. Sebab tu rasul ni sifat apa? Amanah, tabligh, fatanah, bijak. Allah tak cari rasul yang biasa-biasa. Bahkan mereka ni maksum. Mereka bukan mereka terpelihara daripada ujian-ujian yang berbentuk seperti itulah. Macam Nabi Allah Ayub tu teruk sangat sampai ulat jatuh dekat tanah jadi pacat. Ada yang kata ulat tu jatuh dekat laut, dekat air sampai jadi lintah. Cerita tu sebenarnya tidak benar. Tidak patut sama sekali dikaitkan dengan para rasul. Penolakan maklumat ini sebenarnya almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga pernah kritik maklumat itu ketika mana beliau mengarang kitab Sabar dalam Quran. Itu kita dengarlah banyak daripada kecil ke maklumat ni kan, kita dengar je. Cuma kita tidak diajar dengan setiap fakta maklumat yang disampaikan apa sandarannya. Sebab kita pegang ustaz, kita pegang ustazah. Kadang-kadang kita ni apabila kita suka dekat seseorang ni, ustaz kita ke ustazah kita ni, kita dah tak sempat dah nak macam kita nak bertanya, kita dah terlupa disiplin nak pegang satu maklumat tu. Ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya. Tuan-tuan suka kat siapa pun, selain pengajar, ustaz ke ustazah ke, kalau masuk bab-bab cerita-cerita ni apa semua, tuan-tuan mesti kena pegang disiplin belajar. Setiap fakta yang disampaikan mesti kena ada sandaran. Dan tuan-tuan berhak untuk bertanya. So, jangan malu untuk bertanya. Itulah yang kita cuba terapkan kepada yang mengikuti pembelajaran kita. Okey. Wallahu ta'ala alam.
Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Tadi warahmatullahi. kan Ustaz mengenai dengan penglibatan syaitan dalam ujian Nabi Ayub. Ada Ustaz kata kalau benda buruk kita sandarkan pada kelemahan diri. Kalau benda baik kita sandarkan kepada Allah. Kemudian dalam ayat ni kan Nabi Ayub berkata sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan penderitaan dan azab. Bolehkah kita sebagai hamba yang kita ni hamba biasa berkata macam tu bila kita menghadapi sesuatu benda yang buruk? Kalau ikut pada ayat tu boleh secara umum dia punya pengajaran yang umum boleh kita sebutkan. Bahkan kita digalakkan untuk memohon kepada Allah supaya kita dijauhkanlah daripada syaitan, daripada gangguan syaitan yang boleh melemahkan semangat kita, boleh melemahkan kesabaran kita. Digalakkan untuk memohonlah pertolongan kepada Allah daripada perlindungan syaitan. Secara umum, kalau kita baca pengajaran diambil pada al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususi sabab. Pengajaran diambil daripada keumuman cerita dia tu. Maksudnya secara umum boleh kita sebut. Kita boleh terima juga Nabi Allah Ayub tu betul. Kita kata anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Boleh kita sebutkan. Tapi mintalah kepada Allah supaya Allah lindungi kita daripada bisikan, hasutan syaitan yang boleh melemahkan semangat kita. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala. Baik. Ada pertanyaan lain tuan-tuan puan yang boleh diperbetulkan dan tambah baik, silakan kalau ada. Kalau tiada, kita berhenti dengan kadar ni. Terima kasih banyak-banyak puan ya. Jadi kalau ada mana-mana kupasan saya yang saya tersalah, tolong maklumkan ya. Sebab macam saya sebut, saya suka kalau ada mana-mana pihak tolong betulkan apa yang saya ulas ni. Kadang-kadang ialah bacaan kita sangat terhad, rujukan kita sangat terhad. Ya, takut saya tersalah dalam menyampaikan maklumat. Ya, jadi kita sudahi pengisian kita pada malam dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa insya-Allah esok malam dengan tajuk Munafiq menurut Al-Quranul Karim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.